Berikutnya muka surat 105, hadis nombor 530. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, bersegeralah kamu dalam membawa jenazah jika ia adalah jenazah yang saleh, maka dengan menyegerakannya kamu sedang melakukan kebaikan kepadanya. Jika sebaliknya, yakni jika jenazah itu bukan daripada kalangan orang-orang yang saleh, maka keburukan yang kamu letakkan daripada atas tengkuk kamu. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Kita tengok huraian hadis. Hadis ini memerintahkan agar kita bersegera membawa jenazah daripada tempat salat ke tanah perkuburan. Maksud menyegerakan di sini adalah dengan mempercepatkan langkah ketika membawa jenazah ke tanah perkuburan, tetapi bukan di dalam keadaan berlari atau tergopoh gapah, tetapi di dalam keadaan yang tenang. Al-Imam Ibn Qudamah mengatakan perintah ini menunjukkan bahawa perbuatan menyegerakan, yakni mengusung jenazah daripada tempat disalatkan kepada tanah perkuburan, adalah perbuatan sunat tanpa ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Manakala Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi Al-Zahiri, beliau berpendapat perintah menyegerakan jenazah adalah wajib. Jadi di sini ada dua pandangan lah. Sebahagian ulama seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Qudamah, dia kata, Al-Imam Ibn Qudamah dia kata sunat kita segerakan perbuatan menyegerakan jenazah ni. Manakala kata Al-Imam Ibn Hazmin Al-Andalus, dia kata perintah ini adalah wajib. Kemudian kita sambung lagi. Bersegera di dalam membawa jenazah ke tanah perkuburan hendaklah dilakukan dengan tenang, tanpa membebankan orang yang memikul dan mengiringi jenazah. Begitu juga sikap lemah lembut terhadap jenazah perlu dijaga. Al-Imam Ibnul Qayyim menyatakan bahawa masyarakat sekarang berjalan seperti merangkak, selangkah demi selangkah. Hal ini merupakan suatu perbuatan yang bercanggah dengan sunnah kerana menyerupai amalan ahli kitab. Dia kata berdasarkan hadis ini tuntutan untuk kita segera usung jenazah tu dalam keadaan cepat. Tapi walaupun dalam keadaan cepat itu, kita kena memerhatikan soal jangan terlalu laju sehingga menyusahkan pula orang yang usung jenazah tu. Jangan sampai berlari lah, jangan sampai berlari, ataupun jangan sampai dalam keadaan nampak tergesa-gesa, tergopoh gapah. Kalau kita tengok, memang ada di sana hadis yang Nabi SAW melarang kita untuk bersikap tergopoh gapah ataupun bersikap kalut ni. Nabi kata al-ajalatu minasyaitan. Kalut, tergesa-gesa, tergopoh gapah ni merupakan daripada tindak tanduk syaitan. Sebab itu bila kita mari salat, antara benda yang dipesan oleh Nabi, alaikum bis sakinah.
Nabi kata alaikum bis-sakinah, hendaklah kamu berjalan dalam keadaan tenang. Tapi tenang ni jangan kita faham slow. Tenang ni jangan kita faham lambat. Tenang ni dalam keadaan kita bersegera tetapi tidak pergi kepada tahap berlari. Jadi kalau kita turun daripada kereta tu, kita berjalan laju, tak apalah. Umpamanya kita terlewat, kita berjalan agak laju tapi masih dalam keadaan tenang, itu masih lagi di dalam makna as-sakinah, dalam keadaan kita memelihara adab. Tapi kalau turun daripada kereta berlari kan, buang kasut pun kalut, masuk dalam saf tercungap-cungap penat, ini telah menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tak mau juga usung dalam keadaan yang bercanggah dengan sunnah. Selangkah kan, macam perbarisan kawalan kehormat kan, tauk langkah berhenti, tauk langkah berhenti. Kerana kata al-Imam Ibnul Qayyim, ini merupakan amalan yang menyerupai ahli kitab. Sebab itu kalau tuan-tuan boleh ambil masa tengok macam mana ahlul kitab, yakni orang-orang bukan Islam, mereka membawa jenazah ke tanah perkuburan. Berbeza dengan apa yang dilakukan oleh sebahagian ataupun yang dilakukan oleh umat Islam, iaitu bersegeralah ketika membawa jenazah. Dan tentulah juga tidak ada amalan seperti yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat. Apa dia tuan-tuan? Satu, yang ni tidak ada asalnya, tidak ada suruhan dalam agama. Satu, bila diusung jenazah dia tanya, apa kata orang hidup pada si mati? Baik. Apa kata orang hidup pada si mati? Baik. Ini tidak ada asalnya daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, setiap langkah itu diselangi dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Itu juga tidak ada asalnya daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia memperlambatkan, dia melengahkan, melambat-lambatkan pengurusan jenazah Nabi, apa dia ni yang meninggal itulah kan. Nampak? Okey. Menurut Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jenazah diusung oleh orang lelaki, dipikul menuju ke tanah perkuburan tanpa tergopoh gapah dan tidak lambat. Dia pertengahan, tidak tergopoh gapah dan tidak lambat. Sekali kalau usung gopoh gapah, terjatuh, terpelantin, tergolek jenazah tu satu bab pula. Yang nak usung pula kalau berlari, kalau lari tak ada benda ni tak apa, lari usung ni dia jadi satu bebanan kan, satu benda yang menyusahkan. Dan tidak juga terlalu lambat. Nampak? Okey. Mereka berjalan membawanya dengan tenang. Mereka tidak membaca sebarang zikir dan selainnya. Orang yang usung jenazah ni tidak ada sebarang zikir, tidak ada sebarang wirid dan tidak ada sebarang bacaan khusus. Jadi kalau tuan-tuan tanya ada tak apa-apa bacaan, amalan, zikir, apa-apa yang diajar oleh Nabi, jawapannya tak ada. Masa kita usung tu apa sunnahnya? Kita merenung tentang kematian, berfikir tentang kesudahan hidup kita, mengambil ibrah, i'tibar daripada kematian tersebut. Masa usung tu belajar, ambil panduan, pedoman daripada kematian tu. Tidak ada apa-apa bacaan dan zikir yang dibaca ketika mengusung jenazah. Perbuatan ini adalah sunnah berdasarkan kesepakatan para ulama. Menurut sebahagian ulama fiqh, membawa jenazah dengan menggunakan kenderaan khusus atau kenderaan lain yang berlaku pada masa kini tidak digalakkan. Dia kata kalau kita boleh usung, kita usunglah. Kalau guna kereta ni dia tidak digalakkan menurut pandangan dia. Kerana dia kata menggunakan kereta ni mempunyai beberapa penyamaan, seperti menyamai amalan-amalan orang bukan Islam, bercanggah dengan sunnah yang diamalkan oleh Nabi,
dan juga menghapuskan tujuan utama mengusung jenazah, iaitu muhasabah diri. Oleh itu, sebahagian ulama mengatakan membawa jenazah dengan kenderaan tanpa alasan. Maksudnya kalaulah contoh, ini masjid kita, kubur tanah kubur. Kubur tanah jauh. Sebelah ni. Jawab. Usung boleh usung. Usung masuk kot jalan naik payah kan. Kalau boleh usung dekat macam perkuburan Masjid Nabawi dengan Baqi' Al-Gharqa tu, kalau tuan-tuan perasan, Masjid Nabawi tu sebelah dia Baqi' depa usung. Tengok cara dia berusung tu laju jugalah, tapi tidaklah sampai orang kata apa berlari sampai orang tak boleh ikut kan, tapi cepat. Dia kata makruh kita membawa jenazah dengan kenderaan tanpa alasan. Tanpa alasan kan. Namun jika terdapat sebab yang kuat yang membolehkan digunakan kenderaan, seperti kawasan perkuburan yang jauh sehingga menyusahkan banyak pihak, maka penggunaan kenderaan adalah dibenarkan. Nampak? Dia kata kalau ada sebab seperti jauh kan, memudahkan pengurusan itu, menyegerakan lagi pengurusan tersebut, maka yang tu adalah dibenarkan. Tapi masa kita usung jenazah tu, masa kita bawa jenazah tu, kita kena ingat antara perkara yang dituntut, disuruh, digalakkan kita ambil pengajarannya adalah muhasabah diri kita. Hari ini kita mengusung saudara kita, esok dan lusa akan sampai masa dan ketika kita pula. Okey, itu yang pertama. Segera tu dari sudut apa tuan-tuan? Segera dari sudut membawa jenazah daripada tempat yang disolatkan pergi ke kubur. Itu satu, take note. Yang kedua, selain itu, bersegera di sini membawa maksud bersegera di dalam pengurusan jenazah. Nombor satu tadi kita kata segera apa? Segera daripada tempat semayang, masjid ke, rumah ke, pergi ke kubur. Jangan tangguh, jangan lengah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua dia kata, bersegera di sini juga mencakupi pengurusan seperti mandi. Mandi juga hendaklah disegerakan. Salat, kafan disegerakan. Ini maksudnya bukan kata urusan bawa pergi ke kubur. Bermula daripada mandi tu, kemudian dikafankan, disalatkan juga hendaklah disegerakan. Nampak? Okey. Kemudian ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang mana maksudnya tidak harus bagi mayat seorang Muslim ditahan ataupun tetap kekal di antara keluarganya. Nampak? La yanbaghi li jifatil muslim an tuhbasa baina dhahrani ahli. Tidak sepatutnya jenazah orang Islam itu dibiarkan kekal atau ditahan bersama-sama dengan keluarganya. Maksudnya diperlambatkan pengurusan jenazahnya. Okey. Tapi kita alhamdulillah lah, kebanyakan masyarakat dah mula sedar tentang kepentingan dan keutamaan menyegerakan pengurusan jenazah. Cuma kita tak boleh nak elakkan lagi satu perkara, itu berhubung dengan tunggu orang ni, tunggu anak dia, tunggu keluarga dia. Seelok-eloknya bila berlaku kematian, siapa yang tak sempat tu tak apalah, tak ada rezeki lah. Tapi tak perlulah kita nak biar mati pagi kita tanam lepas asar. Mati pagi tanam lepas asar semata-mata tanpa sebab, untuk nak tunggu ahli keluarga berkumpul dahulu baru nak dikebumikan. Ini termasuk di dalam perbuatan yang bercanggah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang kitab kita lagi, pengecualian untuk melewatkan membawa jenazah ke tanah perkuburan dibenarkan jika mempunyai keperluan tertentu. Seperti apa? Memerlukan siasatan daripada pihak polis dan sebagainya. Kan? Sekiranya tiada keperluan, maka jenazah itu hendaklah segera dikebumikan. Jika jenazah yang meninggal akibat lumpuh, ditikam, dibunuh, koma dan yang seumpamanya, maka jenazah kategori ini hendaklah disahkan terlebih dahulu kematiannya oleh pihak yang berautoriti
setelah kematiannya disahkan, barulah disegerakan pengurusan jenazahnya. Ini maksudnya kalau ada sebab, ada keperluan untuk kita tangguh lewatkan sedikit, sebab-sebab yang kuat lah, seperti postmortem, pengesahan kematian, kan? Yang ni dibenarkan lah. Tapi kalau sebab-sebab yang tak perlu, kan? Sebab-sebab yang tidak munasabah, maka jangan kita lewatkan pengurusan jenazah tersebut. Okey. Kemudian kita tengok sikit, yang suka simpan jenazah lama-lama ni, yang biak sampai berhari-hari ni, bukan daripada amalan umat Islam. Kalau kita tengok sampai 3-4 hari, kan, yang suka lewatkan pengurusan jenazah ini merupakan amalan yang dilakukan oleh orang bukan Islam, dan kita dilarang mencontohi ataupun menyerupai amalan orang bukan Islam. Apabila matinya seseorang itu, terputuslah segala urusannya dengan kehidupan dunia. Sebab itu Nabi kata, kalau dia orang yang baik, dia memang minta supaya disegerakan. Sebab itu kita baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, memang orang yang mati tu, kalau kita boleh dengar suara dia, dia meminta supaya disegerakan, dia meminta supaya dipercepatkan. Ada dalam Sahih Bukhari, dia memang minta supaya dibawa, diselesaikan. Kerana apa? Kerana dia tidak sabar untuk mendapat janji yang Allah sediakan untuknya. Yang tak mau disegerakan ni, yang takut disegerakan ni, yang merintih, menjerit supaya dilambatkan ini, jika jenazah itu orang yang bukan di kalangan orang-orang beriman. Jadi sebab itu tuan-tuan, menyegerakan pengurusan jenazah ini termasuk juga salah satu kebaikan yang kita lakukan pada si mati. Jadi tuan-tuan kalau boleh tulis wasiat, atau sebelum tuan-tuan mati tu, masa tuan-tuan tengah sakit tu, pesan pada ahli keluarga, sekiranya tuan-tuan disahkan meninggal, maka hendaklah tuan-tuan minta kepada anak-anak waris kaum keluarga supaya menyegerakan pengurusan jenazah. Tak perlu untuk menunggu semua balik, tak perlu untuk diperlambatkan, tak perlu untuk ditangguhkan. Segerakan pengumuman tuan-tuan tersebut, kan? Okey. Kemudian dia tengok pula hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shahida al-janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qal mithlu jabalain 'azimain. Muttafaqun alaih. Wa li Muslim hatta tuda'a fil lahad. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menyaksikan jenazah sehinggalah jenazah itu disalatkan, maka baginya satu qirat. Dan sesiapa yang menyaksikan jenazah itu sehinggalah dia dikebumikan, maksudnya disalatkan dan dikebumikan. Dia pergi mengunjung, dia tunggu sampai semayang, sampai orang habis ke bumi, dia mendapat 2 qirat. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan 2 qirat? Baginda menjawab, ia menyamai 2 gunung yang besar. Mithl jabalain, 2 gunung, azimain, yang besar. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Imam Muslim, tunggu sehingga jenazah diletakkan dalam liang lahat. Kalau tuan-tuan ada masa, ada peluang, ada ruang, tuan-tuan tunggu sampai jenazah itu diletakkan di dalam liang lahat, ataupun sehingga selesai pengebumian, tuan-tuan dapat 2 qirat. Kemudian kita tengok pula dalam hadis yang berikutnya, Nabi SAW menyebut, sesiapa yang mengiringi jenazah seorang Muslim dengan iman kepada Allah dan mengharapkan pahala, wa kana ma'aha hatta yusalli 'alaiha, sehinggalah disalatkan jenazah tersebut, wa yufraghu min dafniha, dan juga sampailah dikebumikan, fa innahu yarji'u bi qiratan, dia balik dalam membawa 2 qirat. Kullu qirat, setiap qirat itu mithl Uhud, seperti bukit Uhud. Nampak? Ini hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi masa kita pi tu kena ikhlas, imanan wahtisaban. Kita bukan pergi mengharapkan habuan. Setengah orang dia pergi semayang jenazah,
dia mengharapkan upah. Semayang jenazah sesetengah tempat ada bayaran. Lagi ramai orang mati, lagi banyak dia dapat bayaran. Ini seronok lah kan. Sampai kalau tak mati seminggu, dia tanya tak ada siapa ke mati dalam kampung kita ni, lama dah tak boleh makan free, lama dah tak boleh 10 dua, kan. Orang mengambil untung di atas kematian orang. Ini satu perkara yang sangat bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi semata-mata menunaikan tanggungjawab dan hak kita sebagai seorang muslim kepada orang Islam yang lain. Dan tuan-tuan, pergi mengunjung jenazah ni, salat jenazah ni tak perlu jemputan. Macam selalu saya sebut, tak perlu tunggu orang jemput. Dia kata, hang tak pergi semayang jenazah ke? Siapa dia mati? Tu ada orang dalam kampung tu, tak dapat jemputan pun. Dia tak macam dengan kenuri. Kenuri kita tak boleh pergi kalau orang tak jemput. Tapi kalau pergi salat jenazah ni, contoh tuan-tuan mari semayang masjid ni, tuan-tuan tak kenal pun jenazah tersebut, kemudian diumumkan ada salat jenazah, tuan-tuan ambillah peluang, rebutlah peluang tersebut, kerana pahalanya sangat besar. Apatah lagi kalau sesiapa yang berkesempatan pergi ke Mekah dan Madinah, salat jenazah setiap waktu ada. Kadang-kadang tuan-tuan rugilah, habis salat dia kalut semayang sunat, dia tak sempat nak semayang jenazah. Habis dia semayang sunat ba'diyah, orang pun habis semayang jenazah. Sepatutnya habis daripada semayang tu dia tunggu sekejap, dia semayang dulu jenazah, lepas tu dia buatlah ba'diyah kan. Sebab bukan senang ataupun bukan selalu kita dapat peluang salat jenazah. Salat yang sangat ringkas, salat yang sangat mudah, tapi pahala yang besar. Kerana apa? Kerana dia termasuk dalam perkara yang fardu, wajib, tetapi tidak pada setiap orang, kan. Sebab tu kita ambil berat jugalah berkaitan dengan salat jenazah. Dan alhamdulillah di negeri kita ni tidak ada amalan membayar untuk semayang jenazah. Semayang jenazah ni dilakukan secara ikhlas. Sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan, soal yang paling besar dalam pengurusan jenazah ni, dia melibatkan soal bayaran. Ni saya nak cerita sikit soal bayaran ni. Seboleh-bolehnya tuan-tuan, dalam sunnah, ini juga peranan jawatan kuasa qaryah, seboleh-bolehnya orang Islam, umat Islam yang memiliki tanggungjawab dan amanah, jawatan kuasa qaryah ke, jawatan kuasa khairat kematian, kita kena faham salah satu daripada tuntutan agama ialah memudahkan pengurusan jenazah. Seboleh-bolehnya jangan kita ambil upah perkara-perkara yang tidak melibatkan kos. Perkara yang tidak melibatkan kos, kita jangan ambil upah lah. Kalau yang melibatkan kos, seperti benda tu kena beli, tak apalah kita cas. Apa dia benda yang kena beli tuan-tuan? Satu, yang kena beli ni kain kafan. Okey, kita cas lah kain kafan. Kain kafan pun kalau kita tengok dalam bab yang sebelum ni, kalau tuan-tuan ingat hadis yang kita baca, ada larangan membeli kain kafan yang mahal. Sebab itu termasuk di dalam perbuatan membazir. Sebab kain kafan mahal-mahal pun akhirnya dia akan reput. Tidak ada faedahnya kita balut dengan kain kafan yang mahal. Jadi kita kalau boleh tuan-tuan, kita sebagai pihak masjid ni, kita kalau tengok jenazah tu tak mampu, ataupun tuan-tuan yang mungkin berkemampuan, tuan-tuan boleh tolong bayar, kan? Kain kafan. Yang kedua apa dia? Ini juga satu benda yang kita nak sentuh, keranda. Sebenarnya di dalam sunnah tidak ada suruhan menggunakan keranda. Keranda ni tak ada dalam sunnah dan tidak ada dalam anjuran syarak. Keranda ni mahal tu. Berapa keranda? 300 lah? 500 lah? 350. Okey tuan-tuan, pertama tuan-tuan kena tanya tujuan keranda ni apa dia? Sebab itu bagi saya kempen, kalau boleh sesuai, tuan-tuan gunakan papan skeping. Jawatan kuasa masjid kalau boleh elakkan guna keranda, kerana keranda ni melibatkan kos. Dan sebenarnya keranda ni digunakan untuk kes-kes yang terpaksa.
Tapi orang kita ni mati khanda, mati khanda, mati khanda, mati khanda, khanda mati, khanda mati. Kan? Ni bukan undertaker. Papan skeping tu saya ingat RM40, RM30 boleh dapat. Kan? Khanda ni kalau kawasan itu korek-korek berair. Air yang ada bertakung. Kan? Kadang-kadang orang pakai khanda lah. Kan? Sebenarnya tak ada dalam Islam khanda ni. Kan? Mahal, kos. Lagi apa lagi yang kita boleh charge? Apa? Upah orang korek. Jentolak, bekho. Itu kita kena bayar lah. Kerana dia melibatkan kos minyak, lepas tu driver tu. Lagi mungkin kos van jenazah. Van jenazah pun kalau boleh kita murahkan lah. Kita minimize, bukan maksimum, minimizekan harga tu supaya tidak membebankan si mati. Kerana dalam sunnah, apabila berlaku kematian, kita disuruh membawa makanan kepada si keluarga yang mati tu. Saya bukan nak cerita bawa makanan tu. Kalau berlaku kematian, tuan-tuan bawa makanan. Apa tujuan dia? Meringankan beban si mati. Kita yang tu tak faham. Mati, bawa makanan. Tujuan dia untuk meringankan keluarga si mati tu. Tapi bila mai hantar bil, 1,500, 2,000. Oi tuan-tuan, 2,000 sekali mati. Mandi lain, kafan lain, semua upah pula. Sebab itu kita insya-Allah di Perlis kita telah rangka satu dasar yang menetapkan harga kawalan kepada kos pengurusan jenazah. Kos pengurusan jenazah ni akan keluar insya-Allah setelah diperhalusi, yang menetapkan harga-harga yang munasabah. Kan? Yang sepatutnya. Dalam bil, tuan-tuan tengok dalam bil tu. Dalam bil orang mati tu, tuan-tuan tengok. Yang viral banyak tu. Apa kos dia? Tahlil, talqin, baca Quran di kubur, semua tu masuk dalam bil. Lagu kita pergi makan tu. Detail, talqin berapa ringgit, baca Quran di kubur berapa ringgit, baca talqin berapa ringgit. Benda-benda yang tak ada dalam sunnah, yang tak disuruh dalam agama, dikenakan kepada masyarakat dengan bayaran. Yang akhirnya orang yang tidak berkemampuan, yang tak reti, yang tak ada ilmu, dia merasakan benda tu wajib, dia rasa terbeban. Itu sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, benda-benda yang tak perlu seperti batu nisan yang mahal-mahal tu, kan? Kalau kita tak mampu, tak payah beli batu nisan tu. Bukan wajib. Sekurang-kurangnya ada tanda kata di situ ada kubur. Ini nak pergi beli batu nisan pula, ada batu sungai, batu mozaik, batu tai, batu A, batu B, kan? Khanda lagi. Ini tidak termasuk di dalam urusan pengurusan jenazah, kan? Okey. Nak bayang orang mai semayang lagi, nak bayang tekong-tekong ni lagi. Tekong bukan satu tekong pula, banyak tekong nak kena bayang. Ini semua tidak ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dilakukan oleh mana-mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang kitab kita, hadis ini menunjukkan kelebihan menyaksi dan mengiringi jenazah sehingga selesai pengubumian. Rasulullah menceritakan dan menjelaskan bahawa sesiapa yang melihat, hadir menyaksikan jenazah sehingga disalatkan, maka dia mendapat satu qirat. Sesiapa yang menyaksikan jenazah sehingga selesai dikebumikan, maka dia akan memperolehi 2 qirat. Lalu baginda ditanya oleh para sahabat, apakah maksud qirat? Lalu baginda menjawab, qirat adalah umpama bukit yang besar, atau dalam sebahagian riwayat disebut seperti bukit Uhud. Uhud ni bukit yang paling besar di Madinah. Uhud ni bukit yang paling besar di Madinah. Hal ini menjelaskan betapa besarnya ganjaran menyaksikan jenazah sehingga setelah selesai salat ataupun selesai pengebumian. Ketika Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini,
kepada Abdullah ibnu Umar. Lalu Abdullah ibnu Umar bertanya kepada Aisyah, adakah Rasulullah pernah bersabda seperti itu? Aisyah menjawab, Abu Hurairah benar. Benar di situ maksudnya Abdullah ibnu Umar tanya dekat Aisyah, betul tak apa yang Abu Hurairah kata? Aisyah kata betul apa yang disebut oleh Abu Hurairah. Lalu kata Abdullah ibnu Umar, kami telah mengabaikan banyak qiraat. Tapi kita tak rasa tak? Kalau kita tak pergi sembahyang jenazah, rasa rugi tak? Kita tak rasa rugi lah. Pasal apa kita tak rasa rugi? Pasal kita tak nampak qiraat. Dia berbeza kalau benda yang kita nampak. Contoh masjid ni bayar. Contoh masjid ni siapa mai dia bayar. Dia tahan tak pi. Bila? Lepas asar tadi ada satu jenazah. Lepas tu boleh RM30. Ish. Rugi aku tak pi. Sayang tak pi. Awak tak habaq. Mana aku nak tahu. Pipi semayang asar, orang habaq jenazah ada. Aku pun semayang lah. Dia rasa menyesal tu. Dia rasa rugi tu. Pasal apa? Pasal RM30 tu dia tak dapat. Dia kata lain kali kalau hang pi semayang, aku pasal tak pi semayang. Dia kata kalau hang pi semayang, hang dengar ada semayang jenazah, hang WhatsApp mai, aku pi. Aku pi. Kan? Tapi kalau kita setakat dengar qiraat, macamlah pahala-pahala yang lain pun tuan-tuan, kalau kita dengar benda yang kita tak boleh nampak dengan mata zahir ni, tidaklah kita rasa rugi sangat. Dan satu lagi, dalam masyarakat kita kena buang juga sikap mengunjungi jenazah ni berdasarkan kepada kenalan. Dia pergi tu pasal dia kenal, rapat dengan dia, kawan dia, keluarga dia. Kadang-kadang ada kematian dalam kampung tu, dalam taman tu, yang dia tak kenal, yang tak ada kaitan dengan dia, dia tak pi. Walhal benda ni tidak bergantung kepada jemputan, kenalan ataupun hubungan. Dengar saja kita pi. Nampak saja kita tahu ya kita pi. Dia orang pun tak tanya ni mai apa siapa? Kenal ke? Kawan dia ke? Saya tak kenal, dia nampak ada ni, saya ingat nak tumpang sembahyang, dia tak boleh. Hanya terhad kepada kenalan dia. Tak ada kan. Okey. Kemudian tuan-tuan, dalam hadis ni dia kata imanan wahtisaban, dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala. Ini jelas menunjukkan kepada kita orang yang terlibat di dalam pengurusan jenazah, bermula daripada mandi, salat, kafan dan semuanya, hendaklah dimulakan dengan niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah dan memenuhi tanggungjawab sebagai seorang muslim kepada orang muslim yang lain. Oleh itu seseorang itu tidak termasuk di dalam hadis ini jika dia melakukan amalan dan perbuatan tersebut semata-mata untuk mendapat ganjaran dunia dan habuan wang ringgit semata-mata. Dia tak masuk. Jangan main-main tuan-tuan. Bergaduh, bertengkar, berebut. Bergaduh ni jenazah COVID ni, jenazah bergaduh, bertengkar, berebut. Pasal apa? Tuan-tuan pun tahu. Tak kira lah sukarela ke, tak sukarela ke, paksa rela ke apa ke. Pasal di sana ada habuan. Kita bukan tuduh semua pihak lah. Kebanyakannya mungkin Allah Ta'ala a'lam, ikhlas. Tapi pergaduhan itu disebabkan oleh habuan lah. Kan? Okey. Kemudian tuan-tuan, ni penting. Di kalangan para ulama, mereka menyatakan bahawa menyaksikan jenazah mesti merangkumi 3 perkara. Yang pertama, salat. Yang kedua, menghantar dan mengiringinya sehingga ke kubur dan selesai pengumian. Pertama, tuan-tuan pergi semayang. Yang kedua, tuan-tuan ikut sampai selesai tanam. Yang ketiga, tuan-tuan berhenti berdoa kepada si mati. Pertama, kita pergi semayang, lepas tu kita ikut. Kalau kita tak boleh ikut, tak apalah, takat semayang kita pergi, tunggu sampai habis. Sebelum balik, Nabi SAW mengajar kita untuk apa? Istaghfiru li akhikum.
Nabi kata jangan balik lagi, tunggu sekejap. Hendaklah sesiapa yang hadir di perkuburan ini, kadang-kadang orang kita dia tak tahu. Dia duduk tunggu tu imam baca doa. Dia duduk tunggu tu imam baca apa? Talqin. Tak. Setiap individu yang hadir itu, setiap daripada kita yang hadir itu, masing-masing baca doa apa? Allahumma ghfir lahu. Ya Allah, engkau ampunkanlah jenazah ini, engkau permudahkanlah dia untuk menjawab soalan. Dua benda. Nabi suruh kita minta dua benda, tuan-tuan. Dan ini adalah doa yang sangat diharapkan oleh si mati. Tuan-tuan berdiri dekat kubur dia tu, sebelum tuan-tuan balik, tuan-tuan kata, Ya Allah, ampunilah saudaraku ini. Ya Allah, engkau tetapkan lidahnya, fasihkan lidahnya, permudahkanlah dia untuk menjawab soalan kubur. Itu sunnah. Itu sunnah. Walaupun tak diajar. Setengah orang dia talqin kan? Talqin, dia ajar. Tanya ni jawab ni, tanya ni jawab ni, tanya ni jawab ni. Tak. Kita doa untuk dia. Men, doa untuk dia. Ya Allah, engkau ampunilah saudaraku ni, engkau permudahkanlah dia untuk menjawab kubur. Kan? Hadis di atas juga menjelaskan bahawa jika hanya menunaikan salat dan pulang tanpa mengiringi jenazah ke kubur, maka dia hanya mendapat satu qiraat. Boleh juga pergi sembahyang balik kerana ada urusan. Nampak? Tapi janganlah tuan-tuan pergi sembahyang balik tak pergi ke kubur. Oh, hei, kenapa tak pergi kubur? Kan boleh apa? Ni sembahyang berbayar. Pergi kubur tak dapat apa, betul tak? Sembahyang dapat duit, dia dah cukup takat ni, dah boleh dah balik ya. Pergi kubur lagi tak boleh apa? Ini satu bab juga kan. Kadang-kadang tuan-tuan, bukanlah semua, sebahagian. Berebut tu pasal tu. Kadang-kadang di setengah tempat nak jadi saksi menikah orang berebut. Marah ke tu imam? Tu imam lah buat duk ajak dia tu, saya tahu. Saya pun boleh juga jadi saksi. Ajak saya sama. Kan? Rupa-rupanya saksi ni macam Piramli kata 25%. Dia marah ke tu imam? Dia tuduh tu imam pilih kroni. Tu imam tu duk ambil kroni dia, duk ambil geng dia. Aku ni pun boleh juga jadi saksi. Kita kata bagus hang ni semangat nak jadi saksi ni. Kan? Rajin nak jadi saksi ni. Kan? Rupa-rupanya saksi tak tahulah. Dulu RM30 ke RM40 kan. Tapi semua ni tuan-tuan, dunia kan. Kemudian daripada Urwah bin Zubair, daripada Zaid bin Thabit, katanya yang bermaksud jika kamu menunaikan hak jenazah, bermakna kamu telah menunaikan apa yang menjadi kewajipan ke atas kamu. Hal ini bermaksud seseorang itu telah menunaikan hak-hak jenazah jika diikuti dengan menghantar jenazah sehingga ke tanah perkuburan. Selesai pengubumian, maka dia mendapat pahala dan ganjaran yang lebih besar. Sesiapa yang menguruskan jenazah sehingga kepada akhir kesudahan proses itu kerana mengharapkan pahala daripada Allah, maka sesungguhnya dia bukan sahaja memenuhi tanggungjawabnya sebagai seorang Muslim, tetapi dia juga telah meringankan beban keluarga si mati, dan dia telah mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Taimiyah, nampak? Kata Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kata, sekiranya ada seseorang yang meninggal dunia dan jenazahnya tidak boleh diiringi ke perkuburan disebabkan sesuatu yang dilakukannya semasa hidup, maka sebaik-baiknya diiringi juga kerana keluarganya dengan niat berbuat baik kepada mereka. Tuan-tuan, menguruskan jenazah ni bukan semata-mata berkaitan dengan si mati. Tuan-tuan kena ingat bila berlakunya satu kematian, kita pergi mandi dia, kita pergi kafan dia, bukan semata-mata kaitan dengan si mati itu saja, tetapi lebih besar daripada itu kaitan dengan ahli keluarga si mati. Sebab itu kita yang terlibat dengan pengurusan jenazah tu, kita bukan sahaja berbuat baik pada si mati, bukan sahaja kita menolong si mati, tetapi kita berlaku ihsan kepada keluarga si mati. Apatah lagi kalau keluarga si mati itu daripada kalangan orang-orang yang dhaif.
Nampak? Kan? Okey. Seperti contoh apa dia? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap jenazah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni bapa munafik. Tapi Nabi menguruskan jenazah Abdullah bin Ubay ni kerana apa? Anak dia Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni bapa munafik. Tapi Nabi buat dua benda, tuan-tuan. Nombor satu, tuan-tuan ingat tak lagi? Anak dia mai minta jubah Nabi. Anak dia mai minta jubah Nabi. Untuk apa? Pi balut jenazah bapak dia. Abdullah bin Ubay tadi yang bapak munafik. Nabi bagi. Yang kedua, anak dia panggil Nabi pi semayang jenazah. Nabi pi. Dua benda ni Nabi buat semata-mata untuk apa? Berlaku baik kepada anak dia yang beriman tadi. Jadi kadang-kadang tuan-tuan macam ni lah. Kita tahu yang si mati tu memang teruk. Masjid pun tak mai. Memang perangai tak guna. Memang kaki maksiat, kaki judi ke apa ke. Tak apalah, itu urusan dia dengan Allah. Biarlah Allah menghakimi, mengadili dan menghitung amalan dia. Tapi kadang-kadang mungkin keluarga dia, anak-anak dia dakwah kepada mereka. Kan? Tu imam pi ziarah, tu imam urus, anak-anak jadi tertarik, anak-anak jadi tersentuh. Itu sebagai dakwah kita kepada keluarga dia, kan? Okey. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kita ambil satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil satu lagi hadis. Larangan kaum wanita mengiringi jenazah. Kita ambil larangan kaum wanita mengiringi jenazah. Kita ambil satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini larangan kaum wanita mengiringi jenazah. Wa an ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat: "Nuhina 'an ittiba'il janazah wa lam yu'zam 'alaina." Muttafaqun alaih. Tadi kita mula lewat, kita sambung sikit. Daripada Ummu Atiyah radhiyallahu anha katanya, kami dilarang mengiringi jenazah, namun arahan itu tidak kuat, tegas kepada kami. Wanita ni tak boleh pergi ke kubur. Pendek cerita macam tu lah. Orang perempuan tak boleh pergi ke kubur. Pendek ceritanya macam tu. Tak apa, nanti sabar dulu. Mengiringi jenazah ke tanah perkuburan adalah sunnah Rasulullah yang sangat digalakkan. Namun perbuatan ini tidak digalakkan kepada semua orang. Sebaliknya, perbuatan mengiringi dan membawa jenazah ke kubur hanya digalakkan kepada kaum lelaki sahaja. Hadis ini membuktikan bahawa wanita tidak digalakkan mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Malah perkara ini merupakan suatu larangan kepada wanita. Namun majoriti ulama mengatakan larangan wanita pergi kepada jenazah ini tidak membawa kepada haram, tetapi hanya sekadar makruh. Hanya sekadar makruh. Makruh wanita pergi ke kubur. Oleh itu di dalam bab ini jumhur ulama, majoriti ulama berpandangan bahawa makruh bagi wanita menghantar dan mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Ini merupakan pandangan di dalam mazhab Maliki, mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Hambali. Okey, mereka menganggap bahawa Ummu Atiyah memahami larangan tersebut bukan berdasarkan satu sumber sahaja dan sekadar larangan itu makruh. Jadi pandangan majoriti ulama, wanita iring jenazah ni makruh. Okey, kita tengok pula dalam satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi jinazah fara'a Umar imra'ah fasaha biha faqala da'ha ya Umar. Satu hari Rasulullah berada bersama dengan jenazah,
Lalu Umar melihat seorang wanita, lalu Umar memarahinya. Umar tengok ada satu perempuan, Umar jerit, saha, Umar jerit, tempik kat dia. Marah dia. Siapa hamil ni? Nabi kata dak. Nabi kata dakha. Biarkan dia wahai Umar. Pendapat yang kedua menyatakan larangan yang terdapat dalam hadis Ummu Atiyah tadi menunjukkan hukum haram. Ada juga yang kata haram. Majoriti kata makruh, ada yang kata haram. Ini berdasarkan hadis daripada Ali bin Abi Talib. Sesungguhnya Nabi SAW keluar rumah, maka ketika itu ada beberapa orang wanita sedang duduk. Lalu baginda bertanya kepada mereka, apa yang membuat kamu duduk-duduk begini? Mereka menjawab, kami sedang menunggu jenazah. Rasulullah berkata, pulanglah, kerana perbuatan kamu adalah berdosa dan kamu tidak mendapat pahala. Jadi pandangan yang kedua kata, orang perempuan ni tak boleh pergi kubur, haram. Pasal Nabi pernah keluar, tengok ada perempuan duduk, Nabi tanya, apa buat apa ni? Kami tunggu jenazah, nak pergi hantar jenazah, nak iring jenazah. Nabi kata, pergi balik. Hampa tak boleh apa? Pergi balik. Ni semua tak boleh. Kan? Walau bagaimanapun hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Okey. Kemudian tuan-tuan, kesimpulan daripada perbahasan. Kesimpulan lah. Kita dah pergi pada kesimpulan. Okey. Kesimpulan daripada perbahasan mengenai permasalahan wanita mengiringi jenazah berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan, jalan terbaik yang perlu diambil iaitu tidak digalakkan kaum wanita mengiringi jenazah kecuali wanita yang tidak dibimbangi mereka itu melanggar larangan syarak. Dia macam inilah. Kesimpulan dia macam ni. Yang larang ada, yang tak larang pun ada. Yang kita boleh buat kesimpulan apa dia? Wanita yang boleh kontrol emosi, perangai, boleh pi. Wanita yang tak boleh kontrol emosi, yang tak boleh kontrol perangai, yang sat lagi dia jadi satu macam di kubur, tak boleh pi. Tak boleh pi. Jika dibimbangi, dia berteriak, dia menjerit, mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya, mengoyak baju seperti amalan jahiliah. Apatah lagi jika jenazah itu adalah anaknya, bapaknya, suaminya, maka larangan ini keras ke atas mereka. Itu kita kena ingat. Sekali dia pergi duk buat gila, duk pergi duk menjerit, duk pergi duk meraung, duk pergi duk meratap, kan? Pergi duk pengsan apa semua, duk pergi cakap jadi tak ketahuan hala, tak payah pergi. Tapi kalau dia pergi sekadar berdoa, dia boleh tahan perasaan dia, boleh kawal emosi dia, maka tidak ada masalah untuk dia pergi. Itu apa yang boleh kita buat kesimpulan daripada hadis yang larang dengan hadis yang membenarkan wanita pergi ke kubur. Okey? Ada juga hadis yang kata dahulu Nabi larang, sekarang Nabi benarkan. Dahulu kenapa larang? Pasal orang perempuan ni masih lagi terikut-ikut dengan amalan jahiliah. Kemudian mereka dah boleh kuat iman, dah ada ilmu, dah faham, mereka berubah, mereka dibenarkan. Cuma tuan-tuan, bagi wanita yang kematian suami, dia tak boleh pergilah, sebab dia telah berada di dalam iddah. Dia berada di dalam iddah. Nampak? Okey. Dapat? Boleh? Okey, ada soalan. Nanti kita akan bincang tentang hukum berdiri untuk jenazah. Next kuliah kita akan bincang tentang hukum berdiri untuk jenazah. Sekarang saya buka soalan. Ada soalan? Okey, dia kita lepas sembahyang tu dapat satu qiraat pun padan lah.
Okey, okey. Okey. Baik, faham. Okey. Mati. Okey, okey. Sat. Okey. Dua soalan yang menarik. Saya ulang bagi tuan-tuan dengar. Pertama, apa keadaan seorang hamba Allah bila kita dah habis salat jenazah? Bagus, dia salat jenazah. Lepas tu sahabat dia ajak, kita jomlah kita terus iring jenazah pergi ke kubur. Kita dapat lagi satu qiraat kan. Dan kita tak ada apa, kita ikut pergi ke kubur. Kita boleh doa pula kat dia sekali lagi. Dia tak apalah. Ni pun dah dapat dah satu qiraat. Cukuplah, padanlah kan. Tak pi pun tak apa. Okey. Nombor satu. Bila kita buat sesuatu amalan, tidak ada sesiapa pun di kalangan kita yang boleh jamin bahawa telah sabit amalan tadi kita boleh pahala. Tuan-tuan dapat tak? Kita pergi salat jenazah, memang Nabi janjikan satu qiraat. Man syahidal janazah hatta tusalli 'alaiha falahu qiraat. Memang Nabi sebut. Tapi kita sebagai seorang muslim, mukmin, hamba Allah, kita tak tahu kita dapat atau tak dapat. Jadi dengan kita kata cukuplah dapat, itu satu perkataan yang agak berat. Seolah-olah memang confirm kita dapat. Hatta kita salat sat lagi pun zuhur, tuan-tuan pun tak tahu dapat tak dapat pahala. Kalau dapat pun tuan-tuan tak tahu banyak mana. Sebab itu saya menasihatkan kita hati-hati dalam menjazamkan, hati-hati dalam kita memastikan, memutuskan bahawa kita memang dapat pahala. Kita boleh kata insya-Allah lah kita ada pahala. Pasal mungkin tak ikhlas, mungkin tak khusyuk, mungkin tak betul, mungkin macam-macam faktor. Jadi kita jangan sebut kata aku dapat dah satu. Hang tahu mana kata dapat. Kan? Okey. Kalau kita tak mau pergi, tak berdosa. Tak berdosa. Itu betul. Memang kalau tak pergi tak berdosa. Cuma seelok-eloknya alasan yang kita bagi tu biarlah alasan yang orang dengar pun munasabah. Aku minta maaf aku tak pergi kot sebab aku ada urusan. Aku tak pergi kot sebab aku ada hal. Okey. Tapi bila kita sebut aku dapat satu qiraat tak pergi, pertama dia seolah-olah macam kita rasa berpada dengan qiraat tu. Walhal nak dapat pun tak tentu lagi. Yang kedua, berapa banyak amalan yang mungkin boleh merosakkan qiraat kita tadi kalaulah kita dapat. Jadi sebetulnya perkataan macam tu tidak dibuat main ataupun tidak dijadikan alasan lah. Tapi tak apa. Tapi jangan kita bagi alasan yang ni cukup lah aku. Sebab kita tak tahu cukup tak cukup, dapat tak dapat. Dan mungkin qiraat kita tu rosak. Wallahu ta'ala a'lam. Soalan yang kedua, soal memberi duit pada rumah si mati. Kita bawa duit kita bagi dengan isu rumah kenduri. Tuan-tuan hadirin mukminin, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Nombor satu, bila kita pergi rumah orang mati, Nabi suruh kita bawa makanan. Dalam hadis Abu Ja'far, kita jangan faham bawa makanan ni semata-mata bawa makanan. Sat lagi tuan-tuan boleh bayangkan ramai orang bawa makanan, dia bukan jadi memudahkan pula, dia jadi payah pula. Cikgu bawa nasi lemak 20 bungkus, Tok Imam bawa nasi lemak 15 bungkus. Pasal mati pagi, semua pakat beli nasi lemak. Lah kali dia kata tak tahu nak makan. Jadi menyusahkan. Apa maksud bawa makanan tadi? Bawa makanan tadi ni kita boleh faham meringankan si mati, membantu si mati, memudahkan si mati, menolong si mati. Jadi apa sahaja tindakan, amalan
perbuatan yang boleh membantu si mati, memudahkan keluarga si mati, kita termasuk di dalam anjuran tadi. Mungkin kita tak bawa makanan, kita tu imam pi tak bawa makanan, tapi pi bisik dekat keluarga, ni bihu hampa tak payah bayar, kami dah bayar. Tu imam tak ikut sunnah. Yang tu imam pi bayar bihu apa? Bawa makanan. Dia tak faham maksud dia tu kan. So bila kita pi, kita bagi duit. Duit ni mungkin nak survive, nak bayar urusan-urusan apa semua tu. Dan orang selalu tanya, duit yang kita bagi dekat rumah si mati tu kena faraid tak? Yang tu tak bayar. Yang tu masuk terus akaun keluarga. Jadi saya nasihatkan tuan-tuan, kalau ni ringankan beban dia, bagi duit. Toyok, cikgu Din mai. Ni salam. Cikgu, ada sikit 200. Dia kurang dah teriak. Mai sekali lagi Tok Siok ke Tok Bilal ke, ni sumbangan masjid ada 500. Terus dah. Lega lagu ni. Alhamdulillah. Dia meringankan. Okey, boleh. Jawapan dia boleh. Tapi tuan-tuan nak salam tu bagi kenalah. Carilah waris dia kan. Sekali lagi waris banyak, sekali lagi salam sengak. Depa ada bagi apa-apa? Tak ada pula. Okey. Yang kedua, rumah kenduri. Pertama, tuan kenduri tu jangan harap nak ambil duit. Jangan harap nak ambil duit. Saya kadang-kadang sedih. Pasal apa kawan tu dapat beg, kawan ni tak dapat beg? Dia ni salam tak bagi apa, nak bagi beg apa? Goodies tu. Ada panggil lagu tu. Kita salam tak boleh beg pasal kita tak bagi duit. Kawan tu salam dapat duit pasal dapat goodies tu, dapatlah bunga telur ke coklat ke apa, ayam ke kotak apa sebab. Tak seronok juga macam tu kan. Lepas tu saya bukan tak seronok juga yang jenis duk beza-bezakan goodies ni. Ada yang dapat beg besar, ada yang dapat beg kecil. Saya ingat benda-benda macam tu kita bagi sama rata lah kan. Kalau tak mau buat pun benda tu tak ada apa sangat lah kan. Okey, itu satu. Yang lebih besar, orang yang pi makan kenduri, dia bagi duit tu, dia bagi biar ikhlas. Jangan dia bohong lah. Ada yang bohong buat tisu. Yang keluarga ni buka berapa? Tisu pak. Tisu. Lalah kali kalah ayak mata. Pasal apa? Hutang dengan Catherine tak tahu nak bayar lagi, nak ambil duit orang makan kenduri, tak tahu orang bagi tisu suruh ayak mata. Kita tak mau budaya macam tu. Kita biar ikhlas. Siapa nak bagi? Pasal apa kita sedekah? Wallahu alam. Nombor 1, kita ambil hadis Nabi, tahabu. Dia panggil kita, dia jamu kita makan, kita bagilah. Apa kata give and take. Kita pun sedekah dekat dia. Rasa kasih sayang. Sebab Nabi kata kalau orang bagi hadiah dekat kamu, kamu balas balik. Jadi kita pergi rumah kenduri, dia jamu kita makan free, dia jemput kita, dia bagi hadiah pula, kita pun balaslah dengan duit. Itu ada anjuran dia. Tapi jangan sampai dia jadi satu bebanan, dia jadi satu adat yang orang anggap wajib. Siapa nak bagi, siapa tak mau bagi pun tak apa. Tuan rumah pun dia nak jamu, dia tak harapkan apa-apa balasan. Itu sepatutnya kita faham macam tu. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Dapat? Okey. So tuan-tuan hadirin mukminin, marilah kita kempen dalam qaryah kita ni memudahkan pengurusan jenazah insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.